sedikit kesinambungan daripada tingkatan 4 dulu. Okay? Cuma dalam tingkatan 4, kamu tidak belajar cara nak lukis-lukis ni. Kamu tengok. Ini bentuk-bentuk graf ni kan, kamu tak belajar semasa kamu dalam tingkatan 4 dulu. Okay, graf-graf ini kamu akan nampak dia dalam topik kali inilah. Okay, untuk topik kali ini kan, kalau nak cakap susah, dia tidak juga susah sangat. Nak cakap dia senang pun tidak juga senang sangat lah. Sebab ada bahagian yang senang, ada bahagian yang susah. Okey, so sekarang cikgu akan, kalau kamu tengok dalam buku kamu kan, kamu boleh tengok muka surat 95. Bagi sesiapa yang tidak join kelas ni, tak apa. So cikgu dah record kan, so yang lain-lain tu tolong tengok balik lah. Lepas ni cikgu akan upload kepada YouTube, and then yang lain-lain tu tengok balik lah. Okey, so sekarang tengok yang muka surat 95 kan. Okey, 95 dalam you punya buku tu, seratkan dispersion, dalam English dia dispersion, alright? Seratkan. Tapi sebelum kita masuk kepada seratkan, cikgu nak kamu tahu beberapa perkara dahulu. Okey, let's say cikgu nak cerita sedikit dulu ah. Okey, tengok. Dalam you punya topik ini kan, most likely kan kamu akan jumpa nanti kan yang pertama sekali kita namakan dia sebagai selang kelas. Sekejap. Wait Mana? Okey, kita namakan dia sebagai selang kelas. Selang kelas. Okey, itu adalah perkara yang pertama mungkin kamu akan jumpa lepas ni. Okey, apa maksud selang kelas? Alright, selang kelas ni dia adalah satu kategori. Dia macam kelas-kelas tau. Okey, contohnya kan, dulu kan masa kamu belajar nombor-nombor kan, kamu mungkin akan belajar contohnya ada nombor 2, 2, 3, 4, 5, 10. Okey, katakan kan ini adalah data yang tidak terkumpul. Okey, so cikgu ulang balik semasa tingkatan 4 Sekejap Semasa tingkatan 4, kamu belajar, kita namakan dia sebagai data tak terkumpul. Okey, data tak terkumpul. Okey, kamu ada contoh-contoh nombor-nombor yang memang berselerak lah. Contohnya mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin ada 5, mungkin ada 7, mungkin ada 9, mungkin ada 11. So ini kita namakan sebagai data-data yang tidak terkumpul. Okey, data tu tidak terkumpul. Okey, so kalaulah kamu diminta untuk cari median. Masih ingat tak macam mana mau cari median, cari mean, cari mod? Pernah ingat tak benda tu? Pernah dengar? Mean lah, lepas tu cari median lah. Okey, dah lupa tak apa. So kita ulang balik lah benda-benda macam ni kan. Contohnya nak cari mean. Mean ni sebenarnya maksud dia sama dengan purata. Okey, maksud dia sama dengan purata. Okey, purata artinya macam mana? Kalau nak cari mean ni kan, kamu kena tambah semua nilai ni. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Lepas tu kan jumlah dia kamu kena bahagi dengan berapa nombor sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bahagi dengan 7. Okay, so maybe the first class kan, maybe the first lesson kamu tolong cikgu dulu. Cuba tambah-tambah ni, 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Okey, dapat 39. 39 bahagi dengan 7, cuba bahagi 7, dapat jawapan dia 5.57. Inilah kita namakan sebagai mean. Okey, so bolehkah? Boleh ikutkah? Dalam topik ini, mungkin kamu akan gunakan sedikit dia punya asas. So mean adalah something yang mungkin kamu kena tahulah. Okay, so benda tu adalah agak asas dalam topik ini. So mean, is that okay? Masih dapat terima? Aaron and also Imelda dapat terima? Dapat dah? Okay, so itu adalah mean. Okay, what about median? Okay, cikgu ulang balik supaya kamu refresh you punya memory tu. So, apakah maksud median? Median ni adalah nombor di tengah-tengah. Okey, nombor di tengah-tengah itu adalah median. Kalau kamu tengok nombor ni kan, adakah nombor di tengah-tengah tu sama dengan 5? Nampak tak nombor tertengah dia 5? So sekarang, ada berapa nombor? Ada 7 kan? Okey, so 1, 2, 3, 1, 2, 3. So maksud tengah-tengah tu adalah sama dengan 5. 5 itu adalah median kamu. Median comes from the word middle. Middle adalah tengah-tengah. So therefore median is 5. So that is what median is lah. Okey, harap-harap tu boleh lah. Median tak ada masalah. Tapi kan kalau kamu ada nombor macam ni, contohnya 2, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Mana median dia? Let's say kamu diberi soalan macam ni. Sebab ini adalah yang kamu akan belajar. Kamu dah belajar ini semasa tingkatan 4. Kamu belajar ni semasa tingkatan 4. So maksudnya bila kamu keluar soalan SPM kan, ini pun akan dikeluarkan juga. Okay? So mungkin part of it you akan jumpa balik. So maksudnya kalau let's say soalan yang ditanyakan, apakah median sekarang? Agak-agak kamu, apa median dia? Anyone want to try? Mana tempat median dia? Mana tengah-tengah?
Tak ada tengah-tengah, tambah. Tambah lepas tu apa nak buat? Lepas tambah apa nak buat? Bahagi? Very good. Tambah lepas tu bahagi 2. So sekarang, apa nombor yang kamu nak tambah ni? Mana yang tengah sekarang? 5 dengan 7, betul? 5 dengan 7 kan? Okey. Maksud kamu sekarang kan, kamu tak tahu mana tengah sebab memang nombor tu ada 8 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana ada tengah? Tengah berada di sini kan? Itu tengah kamu, betul? So, cara nak dapatkan tengah adalah kamu ambil nombor tepi tu, 5 tambah dengan 7. Lepas tu, jawapan dia bahagi 2. So, jawapan kamu akan dapat nombor 6, betul tak? Dapat 6, ah? So, maksudnya kalau soalan kamu macam ni kan, itulah cara kamu dapatkan median kamu. Aaron okey ya, Aaron? Dapat terima? Boleh ya? Okey, mod. Apakah maksud mod? Mod itu adalah nilai ataupun data yang macam mana cakap? Ulang paling banyak kali kah? Yang ulang, yang berulang. Paling kerap. Sorry. Paling kerap berulang lah. Nilai yang paling kerap berulang. Itu maksudnya mod. Itu maksudnya mod. So sekarang, kalau kamu tengok nombor di atas ni, contohnya ini adalah data kamu, nombor di atas. Apa nombor paling kerap ni? Paling kerap berulang tu? So maksudnya mod kamu sama dengan 2. Okay, so ini adalah benda yang kamu dah belajar semasa tingkatan 4. Okay, some of it macam mod lah, min kan, sebenarnya kamu dah belajar semasa kamu tingkatan 1, 2 dan 3 lah. I think kalau tak silap cikgu, dalam tingkatan 2 kamu belajar benda ni. Okay, cuma yalah, of course lah, benda yang tingkatan 2 kamu nak ingat balik semasa tingkatan 5 kan. Maybe they're a bit challenging. Okay, and also dalam tingkatan 5 kamu ada, dalam tingkatan 4 pun kamu dah belajar sedikit-sedikit. And kalau kamu masih ingat kan, ada nama-nama macam ni. Okay, ini memang susah sikit lah cikgu nak beritahu. Nama-nama dia contohnya variance. Okay, contohnya sisihan piawai. Ini memang ada dahsyat sikit lah. Okay, cikgu nak beritahu ada dahsyat sikit lah. So, variance dengan sisihan piawai. Dalam bab ini pun kita akan belajar juga variance dengan sisihan piawai. Tetapi, variance dengan sisihan piawai untuk data yang tak terkumpul. Bila kita sampai ke tahap tu nanti kan, bila kita tengok soalan tu nanti, cikgu akan ulang balik yang form 4 punya. Okay, so variance dengan sisihan piawai, jangan kamu risau lah. Okay, so kita akan buat step by step. Topik ini memang dia panjang. Okay, topik ini memang panjang. So, that's why cikgu ingat hari ini semua boleh join. So, sebenarnya lagi bagus lah. Kalau semua boleh join kan supaya cikgu tidak perlu ulang lah kalau ada yang tertinggal ke apa kan. So over here, this one is the one that kita akan cerita kemudian. Okay, so untuk hari ini kita akan cerita sedikit berkenaan dengan selang kelas. Kamu tengok nombor-nombor di sini kan, ini kita namakan sebagai data yang tak terkumpul. Data yang tak terkumpul, maksudnya data-data kamu semua dia memang dia berselera. Macam ni. Kamu ada semua nombor tu dalam satu baris ke macam tu lah. So, itulah data yang tak terkumpul. Macam mana rupanya kalau data kamu itu adalah data yang terkumpul? Okey, contohnya. Data yang terkumpul. So, inilah yang kita nak tahu untuk hari ini. Data yang terkumpul biasanya macam ni. Sekejap. Sorry. Sekejap. Okey, data yang terkumpul, biasanya dia akan bagi kamu dalam bentuk jadual. Okay, dia akan bagi kamu dalam bentuk jadual. Okay, so cikgu bagi kamu satu jadual lah. Okay, katakan. Cikgu kata, untuk yang atas tu kita bagi umur. Lepas tu bawah tu kita letak dia sebagai kekerapan. Okay, kekerapan. Okay, example lah. Umur 1 hingga 5. Okay, selepas tu kan, kita tengok ada beberapa lajur ni. Maksudnya kamu ada beberapa kategori. Okay, so beberapa kategori kat sini. Contohlah, cikgu bagi macam ni. So, 1 sampai 5, 6 sampai... agak-agak kamu apa? Kalau 1 sampai 5, 6 sampai berapa? 6 sampai 10, betul tak? 6 sampai 10, betul? Betul lah. Dah masuk ni dalam kelas kamu dekat sekolah? Sudah masuk ni kah? Belum? Dah limpas dah. Oh, okey. Aaron dah masuk ni kah? Aaron dah masuk ni? Tengah on the way. Okey. So, Imelda, okey kah bab ni? Tak berapa. Okay, so let's say kita cerita daripada awal lah. Jangan risau. Okay, so over here, you have 6 until 10 kan? 10 lepas 10 apa? 11 kan? 11 sampai apa? 11 sampai 15 kan?
Lepas tu berapa? 16 sampai 20, 21 hingga 25. Betul tak? Is that okay ya? Okay, so itulah maksudnya kita punya kategori. Kategori yang pertama 1 hingga 5. Lepas tu kategori yang kedua 6 hingga 10. Kategori yang ketiga 11 hingga 12, 16 hingga 20, 21 hingga 25. Okay? Tetapi ada nama khas dia. Nama-nama ni adalah selang kelas. Itulah maksud selang kelas. Selang kelas maksudnya dia adalah kategori-kategori yang diberikan. Alright. So now, katakanlah cikgu kata kekerapan kamu kan, let's say cikgu kata kekerapan dia adalah 3 sini, lepas tu ada 4 sini, lepas tu ada 10 kat sini, maybe ada 2, lepas tu ada 3 lagi. Okay, contoh saja ini adalah kekerapan kamu. Alright. Apa maksud kekerapan? Maksudnya, dalam kes 1 hingga 5 umur dia, okay, dalam umur yang 1 hingga 5, baby lah tu kan, 1 hingga 5 ada 3 orang. Okay, so itulah maksud kamu punya kekerapan, ada 3 orang. Okay, lepas tu yang dalam kategori 6 hingga 10 ada 4 orang. Lepas tu 11 hingga 14 ada 10 orang. Okay, 16 hingga 20 ada 2 orang. Dan lebih daripada 20 umur dia 21 hingga 25 ada 3 orang. So, dalam kes ini, inilah kita namakan sebagai jadual kekerapan. So, this is jadual kekerapan. Ini kan semua ni, kita akan bagi dia nama sebagai jadual kekerapan. Okey. So far, jadual kekerapan, selang kelas, okeylah, tidaklah susah sangat, cikgu belum masuk apa-apa lagi ya. So, sekarang, yang penting adalah, first thing first, macam mana nak kira saiz selang kelas? Siapa yang tahu ni? Saiz selang kelas. Imelda, yes. Kalau kamu dah masuk bab ni, kamu mesti ada satu formula. Kalau tidak formula, kamu mungkin boleh pakai jari kira, betul tak? So, agak-agak kamu, macam mana nak kira saiz selang kelas ni? Contohnya, inilah contoh yang kita bagi ya. Data terkumpul tu 1 hingga 5, 6 hingga 10. So, apa saiz selang kelas dia? Mau try, Mada? Okey, tak apa. Tengok Kalau nombor kamu adalah nombor yang bulat kan, kamu tampak ni nombor bulat kan? Nombor bulat maksudnya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni kan. So, maksudnya nombor-nombor di sini adalah nombor bulat. Okey, sekejap ini. Yang 1 hingga 5 ni nombor bulat. 6 hingga 10 tu nombor bulat. Itu maksudnya nombor bulat lah. Tapi kalau kamu nampak ada 1.1 hingga 1.5, ini nombor perpuluhan lah. So, itulah decimal number. Kalau nombor decimal number, nanti cikgu nak cerita. Sekarang kita cerita yang senang dulu. Okey, nombor yang bulat ni kan, senang saja. Kamu akan kira ikut you punya nombor kat situ. 1 hingga 5. 1 hingga 5 apa dia? 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Okay, so itu adalah you punya saiz selang kelas. 1 hingga 5, saiz selang kelas dia adalah sama dengan 5. Boleh terima? Nampak tak? 6 hingga 10. 6, 7, 8, 9, 10. So, sama juga. Ada 5 juga nombor kan? Ada 5 nombor tu maksudnya you punya saiz selang kelas tu sama dengan 5. And that's it. Itu saja. Is that okay? Boleh terima? Okeylah, tidak susah. Tak susah mana lah kan? Okay, now, kalau ini selesai, now let's say next. Saiz selang kelas selesai sudah. Lepas saiz selang kelas, kita nak cerita dulu apakah benda had atas dan had bawah. Cikgu rasa kalau dah masuk topik ni kan, mesti kamu dah pernah jumpa dua-dua nama ni. Sebab ini adalah first thing dalam you punya buku teks. Had atas dan had bawah. Had atas, had bawah ni simple saja, okay? Sangat simple. Kamu ada 1 hingga 5 kan? Ini adalah you punya saiz selang kelas kan? So, kalau saiz selang kelas kamu 1 hingga 5, kalau selang kelas kamu 1 hingga 5, had atas adalah yang di atas. Itu saja. Inilah kita namakan sebagai had atas. Lepas tu, 1 ni adalah had bawah. Itu sajalah. Boleh terima kali. Itu maksudnya had atas dan had bawah. Okay, Alright, So, had atas, had bawah. Kalau cikgu kata 6 hingga 10, had atas dia berapa? Had atas dia, cikgu letak HA lah. Had atas dia 10. Had bawah dia HB 6 lah. And that's it. Okay, so itu adalah you punya had atas dan had bawah. Okay, contohnya, cikgu bagi kamu jadual ni. Cikgu tukar jadi jadual yang memanjang ke bawah. Supaya senang kamu nak faham. Okay, so tengok. I will go slowly Kalau tak faham, tanya. Okay, kalau tak faham, tanya terus. Ini kita namakan sebagai umur lah. Contohlah dekat sini 1 hingga 5.
21, 25. Okey. 3, 4, 10, 2 dan 3. Okey, kekerapan kan, kekerapan. Biasanya kan kalau kekerapan, kalau orang matematik lah, dia akan letak F dia akan letak F kat sini. Okay, dia akan letak F. Kalau kamu punya cikgu kan, memang dia mathematician lah. Oh, dia akan letak F macam tu. Ya, yang tu cikgu tu memang dia, apa ni, show off lah. Nak tulis juga F macam tu kan, tapi tak apalah sebenarnya. Itu adalah cara kita buat F lah. Kalau nak lah, kalau tak nak, buatlah F yang biasa saja. Okay, so itu adalah kekerapan kamu. Lepas tu, kita ada had atas. Lepas tu, kita ada had bawah. Sekejap. Okay, kita ada had bawah. And then kita akan belajar sempadan atas. Dan kita akan belajar sempadan bawah. Okay, so ada 4 perkara yang kita akan belajar untuk first thing first dalam topik ni. Sekejap, bagi cikgu masa, cikgu padam ni sekejap. Right. So sekarang, apakah had atas untuk yang selang kelas yang pertama ni? Apa had atas dia? 5. Apa had bawah dia? 1. Cikgu rasa senang sajalah. Yang ni tak susah sangat lah. Okay. Dalam exam pun sebenarnya dia jarang-jarang dia tanya soalan macam ni. Lepas tu yang bawah ni 10, 6, 15, 11, 20, 16, 25, 21. Had atas dengan had bawah boleh terimakah? Any problem? Tak ada masalah? Tak ada masalah? Okey, sekarang. Sempadan atas, sempadan bawah. Yang tu ingat tak? Kalau yang dah masuk topik ni kan, agak-agak kamu apa maksud sempadan atas, apa maksud sempadan bawah? Hey, Kelvy. How are you, Kelvy? Ya, Kak. Cikgu ingat cikgu ajar Imelda dengan Aaron sejak ni. Okey, tak apa, tak apa. Alright. So, anyway, tak apa, tak apa. Anyway, so cikgu dah masuk sikit, okay, untuk yang the new chapter actually ya. So, if you kind of lost kan, actually cikgu dah record session ni actually. I did record, so later on I will upload to YouTube lah kalau you nak tengok balik yang first half an hour kan. Okay, so after this, what are we gonna do is that, have you done chapter number 7 kah, Kelvy? You dah buat chapter 7, which is the data, what's that? Measures of dispersion, the English one. Baru masuk last month. Okay. So this is talking about your apa ni? You have heard of histogram, you have heard of polygon, your frequency polygon adakah? Ogive ada? Okay. First quartile, third quartile, semua tu range, interquartile range. Kalau ada, maksudnya baguslah. So you have already done that topic. So this one here is the just the introduction saja lah. So it means that it's still okay with that. So now, had atas ni, what we call it as the upper limit lah. Dalam English, we call it as the upper limit. Okay. And then had bawah is the lower limit. Okay. So this one is not really that important lah. Nak cakap dia tak important, tidak juga lah. Tapi dia memang dia tidak ditanya dalam exam lah. So I can say it's not important lah. Okay. Dia tidak ditanya dalam exam. Okay. Tetapi sempadan atas dan sempadan bawah, this one is important. Sempadan atas, sempadan bawah kan, this one you have to know. Sebab bila kamu lukis nanti kan, ada graf kan, kamu kena guna tu. Sepadan atas, sepadan bawah. You have to use these two things. Okay, you kena buat dua-dua ni. So sekarang, apa yang cikgu nak buat adalah, kamu tengok, look at this one. Okay, tengok ni. Kalau cikgu nak cari sempadan atas dan sempadan bawah, I am going to write this one out lah. Tengok cikgu akan tulis ni 1 hingga 5. Lepas tu cikgu akan tulis 6 hingga 10. Lepas tu cikgu akan tulis 11 hingga 15. Maybe one more is the 16 into 20. Okay, just want to show you saja macam mana kita nak cari SA and SB, sempadan atas, sempadan bawah. In English, we call it as the upper boundary and lower boundary, right? So, SA ni adalah upper boundary lah, okay? So, in English, it's called upper boundary. This one is called lower boundary. Boundary kan, sempadan kan, sempadan. So, dalam kes ni kan, kamu tengok ini kan seolah-olah macam satu kelas. Lepas tu, cikgu buat dotted line ni, itu seolah macam you punya sempadan. Okay, yang dotted line tu macam sempadan kamu. Ini sempadan kamu, ini sempadan kamu and so on lah. Okay, cuma cikgu ambil yang empat kelas ni untuk sebagai contoh saja. So over here, if I were to look at this one, cikgu nak fokus dekat sini Cikgu nak fokus dengan 6 hingga 10. Okay, so yang you nampak di depan ini adalah sempadan bawah. Sempadan bawah untuk 6 hingga ke 10.
Okay? Because dia dekat bawah. So, itulah maksudnya sebagai sempadan bawah. Okay? Sebab nombor dia lebih kecil kan 6 tu. So, that's why kita namakan dia sebagai sempadan bawah. Lepas tu, yang ini pula, kita akan bagikan dia sebagai sempadan atas. Sebab dia di atas. That's why kita panggil dia sebagai sempadan atas. Dan, macam mana kita nak cari sempadan bawah dan sempadan atas? Very, very simple. Kamu cuma akan cuba fokus kepada dua nombor ni, 5 dengan 6. You kena tahu apa nombor di tengah-tengah. What is the number in between 5 and 6? Anyone? Apa nombor di tengah? Yes. Gimana? Okey, 5.5. So, maksudnya sempadan bawah dia 5.5. Itulah sempadan bawah bagi 6 hingga 10. Lepas tu sempadan atas, I think everybody should know this. This is 10.5. Okay? So, sebab dia berada di tengah-tengah antara 10 dengan 11. So, itulah sempadan dia. Itulah maksudnya sempadan atas kamu untuk 6 hingga 10. So, over here. Dah jumpa dah. Untuk 6 hingga 10, sempadan atas dia adalah 10.5. Lepas tu sempadan bawah dia adalah 5.5. Okay? Ataupun kan, kalau you nak lebih cepat lah, maksudnya kalau kamu nak cari, kebanyakan kes dalam exam, dia memang bagi nombor yang bulat. Okay, so maksudnya dekat sini, tolak 0.5, sepadan atas tambah 0.5 pun boleh lah. Kalau let's say kamu rasa susah sangat nak faham kan, kamu tambah 0.5 dan tolak 0.5. Yang sepadan bawah, minus. Yang sepadan atas, plus. I think that should be fine lah. Sebab dalam exam, kebanyakan soalan dia keluar yang macam ni. Okay, ada yang keluar perpuluhan dan kalau perpuluhan dia kena berhati-hati sikit lah. Okay, so over here. Apa yang kita nak tahu adalah yang di atas ni. Okay, tell me, apa yang cikgu letak dekat yang X warna merah? Apa nombor X warna merah? Agak-agak kamu? Anyone want to try? Sempadan atas untuk 1 hingga 5. Apa nombor yang cikgu nak letak dekat X warna merah tu? Aaron, what do you think? Aaron, ada sana lagi Aaron? Are you still there? Ya, okay. Agak-agak kamu, apa yang sepadan atas untuk 1 hingga 5? 5.5. 5.5 this one. 5.5. Okay, tengok kenapa dia 5.5 ah. Okay, so sekarang cikgu padam ni tengok padam ni Right, cikgu padam ni. Cuba fokus yang ni pula. Yang sini pula. Yang 1 hingga 5 ni. Okay, fokus yang ni. 1 hingga 5. So, maksudnya sini kita namakan sebagai sepadan atas. Okay, so kalau sepadan atas apa nak buat? Tambah 0.5 kan? So, maksudnya sepadan atas kamu 5.5. Boleh, Aaron? Okay, what about sepadan bawah? Agak-agak kamu, Aaron? Sepadan bawah dia apa? Yang dekat sini kan? So apa nak buat? Sepadan bawah dah. Yang 5.5 tu sepadan atas dia. Okay, dia macam ni setiap satu kelas kan, dia ada sepadan atas dan sepadan bawah yang sendiri. Okay, kamu tak boleh, contohnya kan kalau tadi yang ni, cikgu fokus yang ni Okay, cikgu highlight ni. Yang ni, 6 hingga 10. Okay, fokus 6 hingga 10 Okay, so kalau 6 hingga 10, kamu punya sepadan bawah dekat sini. Ini sepadan bawah. Sepadan atas kamu dekat sini. Ini sepadan atas. Okay. Tetapi kan, kalau kamu fokus benda lain pula, tengok. Fokus yang ni pula, 11 hingga 15. 11 hingga 15 So, maksudnya yang dekat sini, sekejap. Yang dekat sini, sepadan bawah. Yang dekat sini, sepadan atas. Dapat tak? Maksudnya kan, dia punya kelas tu, setiap satu selang kelas, dia mempunyai sepadan bawah dan sepadan atas yang berlainan. Okay? Ataupun, kalau rasa susah sangat nak faham benda ni, okay, itulah juga tadi kan, kamu tengok 1 hingga 5, lepas tu 6 hingga 10, 11 hingga 15, 16 hingga 20, 21 hingga 25. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu, apakah sempadan bawah untuk yang kelas yang pertama? Okey, apa sempadan bawah untuk kelas pertama? Tengok saja. 1 tolak 0.5. Ini sempadan bawah. Kalau ini tambah 0.5. Itu sempadan atas. Okey kah? Aaron, kalau macam ni, boleh terima?
Okey, so sepadan bawah kamu 0.5. Setuju? Lepas tu sepadan atas kamu 5.5. Setuju kan? Betul, Aaron? Betul? Betul lah. Okay, what about this one? What about this one? Yang ni 5.5. Lepas tu 10.5. Betul? Okay, so last Aaron. Jawab cikgu. Yang ni. Apa yang cikgu nak letakkan dua-dua ni? Apa sepadan bawah dia, apa sepadan atas dia? Sepadan atas? Eh, 11.5 kah? Ambil nombor ni. Ambil nombor yang ni. Dia ambil nombor 11. Ambil 15 tu. So apa dia? 15.5. Okey, Imelda boleh ya, Imelda. Sepadan atas, sepadan bawah. Sebab benda ni penting tau. Sepadan atas, sepadan bawah ni penting ah. That's why cikgu buat slow-slow. Okey, Imelda okey? Boleh ah? Okey, Imelda jawab cikgu yang lepas ni apa dia? Aha. Okay, good. Alright, Kelvy, are you okay, Kelvy? For this one, your upper boundary and lower boundary, Kelvy, are you okay? Kelvy should be okay kan? So over here, this one is 20.5, lepas tu 25.5. Okay, so itulah sepadan bawah dan sepadan atas ataupun your upper and lower boundary. So over here, cikgu letak je lah 0.5 kat sini ya. And then after that, this one is 15.5, 10.5, okay? This one is 20.5, 15.5. Oh really guys? Ayo, kesiannya. Lepas tu this is 25.5 and 20.5. Okay, so itu adalah sepadan bawah dan sepadan atas. And last kali, oh really? Aduh, kesiannya. Tak apa, nanti kamu tengok balik lah. Okay, so if let's say you cannot really focus dalam kelas sekarang kan, you tengok balik lah lepas ni because I am not going to go very fast lah. Okay, cikgu akan go slowly lah untuk malam ni ya. Right, so now, next one is I want to teach you how to find titik tengah. TT, bukan taman tungku titik tengah. Titik tengah tu maksudnya apa? Nombor di tengah-tengah. Okay, nombor di tengah-tengah. So over here, kalau kamu tengok 1 hingga 5 kan, apa nombor di tengah-tengah? What is the value in the middle? Apa nombor tengah? Imelda, apa nombor tengah dia? 3 lah. Macam mana you kira 3 tu, Imelda? How do you get 3? Guna jari. Okey. Kalau cikgu bagi satu soalan, 1 hingga 4. Apa titik tengah dia? Pakai jari ni. 1, 2, 3, 4. Tengah-tengah. Apa dia? Okay, dot tambah 3. Lepas tu bahagi. Lepas bahagi 2 kan. So maksudnya let's say ada 4 jari kan. 1, 2, 3, 4. So sini 2 dengan 3. Tengah-tengah dia 2.5 lah kan. Betul tak? Okay lah tu. Alright. Now, tetapi kan. Ini masih okey lagi. You boleh guna jari kan untuk tengah. Tetapi kalau nombor dia perpuluhan macam mana pula kan? 1.0 hingga 1.9. Apa tengah dia? Macam mana ni? Kalau lah you nampak case macam ni kan. Kalau nombor yang bulat tu, yang simple macam ni, 1 ke 5, 6 hingga 10, 11 hingga 15, 16 hingga 20, boleh je kira pakai jari kan? 1, 2, 3, 3 tengah-tengah. 6, 7, 8, 8 tengah-tengah. 11, 12, 13, 13 tengah-tengah. Tapi kalau you nampak nombor perpuluhan, then sebenarnya cikgu nak ajar kamu teknik dia adalah untuk menggunakan formula lah. Kalau you rasa you okay, confident dengan jari, guna jari lah. Tapi kalau you rasa you tak confident dengan jari kamu guna formula. Okay, formula dia macam mana? Senang saja. Let's say, kalaulah kamu punya nombor 1 hingga 5 kan, kamu ambil dua-dua nombor ni, 1 tambah dengan 5. Just take that number and tambah. 1 tambah 5, lepas tu bahagi 2. Cuba tekan ni, 1 tambah 5, dalam kurungan bahagi 2. Dapat apa? 3 kan? Dapat 3 tak? Dapat kan? Okay. So, kalau you nak buat untuk yang lain-lain pun, you akan dapat benda yang sama juga. You tambah dua nombor tu, kan you punya kelas sekarang adalah 1 hingga 5. Kamu tambah saja had atas dan had bawah. Okay? Had atas, had bawah, tambahkan. Lepas tu bahagi 2. You akan dapat titik tengah dia. Cuba kamu buat ni.
Imelda, bagi tahu cikgu, apa titik tengah dia? Sekarang 1.0 tambah dengan 1.9. Lepas tu kamu bahagi 2. Dapat apa? 1 point berapa? Very good. 1.45. Macam ni lah untuk kamu kira titik tengah. Memang boleh pakai jari ya, tapi kalau nombor-nombor yang perpuluhan macam ni, dia tak dapat dah. So, maksudnya you have to know the formula jugalah. You kena tahu formula dia sikit. So, over here, simple dekat sini, kamu ada 6, 7, 8 kan. Lepas tu ada 13, 18 dan 23 and so on. That's it. Okay, habis cerita lah. So, itulah yang kamu akan nampak untuk yang case yang pertama. In the first, dalam you punya soalan yang bahagian yang first lah. Okay, Let me see. Okey Imelda boleh, Imelda? Tidak susah lah, Tidaklah susah benda ni, Okey, right. Now, after this, sekejap, cikgu nak tengok dulu, apa yang lagi yang belum. Okey. Sepadan atas, sepadan bawah sudah. Okey. Alright. Ada bentuk-bentuk yang kita akan belajar untuk bab ini, okey, graf-graf yang kita akan belajar. So, yang pertama sekali, okey, sekarang kita dah habis yang ini 4 bahagian ni. Yang beberapa bahagian yang cikgu ceritanya, had bawah, had atas, had bawah, sepadan atas, sepadan bawah dan titik tengah ni, kita dah habis cerita tu. Hasanah terdapat join Okey, tak apa. Alright. Lepas tu kan, kita nak tahu juga apa bentuk graf yang kamu akan jumpa dalam bab ini. Okay? Graf-graf yang kamu wajib tahu dalam bab ini adalah yang pertama, histogram. Ini nama dia, histogram. Pernah dengar nama histogram ni? Pernah lah, Apa bentuk histogram ni? Siapa tahu? Turun naik. Macam ni. Macam ni Ini histogram. Ataupun dia bentuk palang-palang ni. Dia bentuk palang-palang. Palang-palang. Okey, bentuk palang-palang. Okey, very good. So, kamu kena hafal bentuk ni sebab dalam exam selalunya dia kata macam ni. Okey, menggunakan skala bla 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 bla, lukiskan histogram. Okey, dan kamu kena ingat baliklah histogram tu bentuk apa kan. Biasanya cikgu ajar student kan ingat macam ni. Sebab histogram start dengan H, so kita buat H itu besar-besar. Buat H itu besar, lepas tu tambah ni. Tambah. Inilah bentuk histogram. Okey, so itu bentuk histogram. Yang ada palang-palang. So itu H lah. Lepas tu yang kedua, okey, yang inilah histogram. Ini bentuk dia. Nanti kita cerita sikit. Histogram ni dia banyak jenis. Dia banyak jenis. Cikgu nak tunjukkanlah beberapa jenis histogram ni. Dia bukan jenis sebenarnya. Dia maksudnya dia ada dia punya konsep di sebalik histogram ni. Okay? So let's say kalau kita lukis histogram ni, kalau kamu punya palang ni kan, you punya bar ni macam ni Cikgu ambil contoh lah. Let's say lah macam ni. Okay, taklah secantik ini Setiap kali kalau melukis tidaklah secantik itu Okey, apa yang pentingnya adalah nombor-nombor dekat you punya paksi Y ni, kita akan bagi label ini sebagai kekerapan. Sini adalah kekerapan, nilai-nilai bagi kekerapan kamu. Lepas tu di bawah ini, ini yang penting yang penting dengar baik-baik Yang sini kamu nampak kaki histogram. Cikgu tak dapat besarkan benda ni Kamu cuba fokus dekat kaki dia. Kaki ni, dengan kaki ni kan, inilah sempadan bawah, sempadan atas. Itulah sebabnya penting kamu kena tahu macam mana nak cari sempadan bawah dan sempadan atas untuk kamu lukis histogram. Okey? Dan yang tengah-tengah ini, itu adalah nilai titik tengah. Boleh tak? Itulah bentuk histogram kamu. Setakat tu dapat terima. Kamu dekat sekolah kan dah belajar macam mana nak lukis histogram? Ada guna kertas graf? Ada. Okey, so sepatutnya memang kena guna kertas graf Memang kena guna kertas graf sebab soalan ini kalau keluar dalam exam kan adalah markah yang sangat besar. Okey, soalan yang ini cikgu boleh katalah mungkin soalan yang jenis begini akan keluar dalam bahagian C, iaitu jumlah markah bahagian C iaitu 15 markah. 15 markah besar juga Sebab satu graf ni sejak boleh lukis graf dengan betul 4 markah sudah. Okey, graf boleh lukis dengan betul 4 markah. That's why kan
ramai yang student dia memang kalau KBSM dulu lah, dia memang akan fokus bab ni. Sebab bab ni dia senang nak score. Markah dia besar-besar tapi senang nak score. Macam ni kan? Macam ini kan? Ni. Ini yang ini yang bahagian sepadan atas, sepadan bawah, titik tengah, nombor-nombor ini kan, frekuensi dia. Itu sudah ada 4 markah. Siapa yang boleh tulis penuh kan 4 markah sudah. So maksudnya benda inilah yang kamu kena ambil, how to say, you kena ambil dan fokus lah sebab itulah benda yang senang. Okay? Memang ada benda yang susah, cikgu tidak nafikan lah memang ada benda yang susah, tapi ada benda yang senang, you fokus dekat benda yang senang. Okay, so sekarang histogram settle. Tetapi histogram kan dia ada 1, 2, 3, 4. Actually dia ada banyak jenis sebenarnya, tapi dalam you punya syllabus kan, most of it dia cerita 4 lah, 4 jenis histogram. Okay, yang pertama ini ini yang pertama. Bentuk dia, cuba kamu tengok, bentuk graf kamu kan, dia bentuk macam ni. Lebih kurang kan? Okay, lebih kurang kan cikgu buat yang warna hijau tu. Kamu agak-agak kan bentuk ni, bentuk apa ni? Bentuk, dia nak nama dia, ini bentuk loceng. Bell shape. Okay, in English we call it as bell shape. Bell shape graph. Bell shape lah. Okay, bell shape. Bentuk loceng. Okay. Ada cikgu kamu cerita ni, bentuk loceng ni. Adalah, kamu nampak dia macam loceng kan? So itu bentuk loceng lah. Okay. Ada lagi, bentuk yang lain lagi ya. So contohnya, lukis sikit lah. Mungkin juga kamu nampak kan histogram kamu, semua lebih kurang sama tinggi ni. Ni sampai sini. Ni sampai sini. Mungkin ni tinggi sikit. Ni sama lagi. Okey, kalau kamu nampak histogram kamu bentuk yang macam ni, okey, dia sebenarnya kan, dia tidak ada loceng sangat lah. Loceng tu maksudnya dia punya atas tu dia memang ada curve lah. Okey, memang ada curve lah, lebih kurang lah, okey. So, tengah yang paling tinggi. So, itu bentuk loceng. Tapi yang ni kan seolah-olah macam dia flat saja, macam gigi kamu kan. Macam gigi kamu lah kan. Gigi kamu taklah ada satu yang tinggi tengah-tengah tu kan. Okey, gigi kamu flat kan. So, maksudnya ini adalah seragam. Bentuk seragam. Nanti kamu tulis bentuk gigi pula kan. Okey, takutlah nanti exam nanti kamu kata bentuk gigi. Alright. Okey, so So itulah bentuk seragam. So kamu ingatlah gigi kamu tu seragam kan. Tak adalah ya sini tinggi, sini rendah. So semua tu seragam. So maksudnya bentuk seragam. Right? So in English we call it as uniform lah. Uniform shape. Okay, uniform. Lepas tu ada bentuk lagi ya. Ini bentuk ada apa nama BM dia? Pencong. Pencong. Sebenarnya cikgu tak berapa suka nama BM ni. Okay, English we call it as skewed lah. Okay, nama pencong. I also don't know apa maksud pencong sebenarnya. Terpencong lah. Dia macam terpencong lah. Terpencong kot. Okay, cikgu sorry lah. Cikgu punya BM tak okay sangat. Okay, let's say kamu ada bentuk yang lebih kurang macam ni. Okay, lepas tu tiba-tiba ada tinggi pula sikit kan sini. Lepas tu ada macam ni. Contohlah macam ni lah bentuk kamu. Lepas tu ni. Okay. Ini yang paling ketara lah. Okay, kamu nampak dia punya loceng. Tapi loceng dia bukan loceng yang sempurna. Okay, dia bukan loceng yang sempurna. Okay. Ini kita namakan dia sebagai pencong ke kanan. Pencong ke kanan. Okay, jangan cikgu tulislah. Pencong. Pencong ke kanan. Okay. Dalam English, we call it as skewed. Skewed to the right. Okay, skewed to the right. Alright. Ada cikgu ajar kamu kah macam mana, I mean dekat sekolah kamu lah, ada cikgu ajar kamu macam mana nak tahu dia pencong ke kanan kah, dia pencong ke kiri? Adakah? Ada. Apa dia guna? Dia guna jari kah? Tidak. Okey, cuba kamu tengok semua kamu tengok kuku kamu. Okey. Orang perempuan tengok kuku macam ni lah. Macam ni dia tengok kuku Okey, macam ni dia tengok kuku Okey. Orang lelaki tengok kuku macam ni. Ini kalau kamu nak tahu dia pondan ke tidak, kamu tanya dia. Cuba tengok kuku kamu kan. Okay. Kalau dia buat macam ni kan, maksudnya dia ada sikit aw-aw lah. Okay, so contoh tu cikgu main-main jauh. So apa ya? Kalau lah kamu tengok kuku kamu, cuba tengok ni, bentuk ni. Okay. Sekarang cikgu apa ni? Ini tangan kanan cikgu tangan kanan cikgu Kamu cuba buat macam ni. Okay, tangan kanan kamu. Okay, cuba kamu buat dia tengok apa ni? Macam ni. Alright, so cuba tengok. Nampak tak? Ini adalah bentuk ke kanan. Okay, skewed
To the right. Jap. Kalau kamu tengok dekat kamera cikgu ni, dia tak berapa. Sekejap lah, cikgu tengok. Boleh tak cikgu tukar? Tak payahlah. Okey, kamu tengok sejaklah you punya jari tu kan, jari kanan kamu kan. Okey, so kalau jari kanan kamu ataupun tangan kanan kamu tu, okey, bentuk dia, cikgu lukis lah. Macam ni. Ni. Ni macam, ini kuku kamu macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Terlebih satu jari ni. Sekejap lebih kurang lah macam ni lebih kurang. Lepas tu, ada satu ibu jari. Okey, faham tak? Faham tak? Sorry. Tak ada kuku sini. Okey, kuku kamu di sebelah sana. Okey ya. Alright, faham tak? Kalaulah kamu punya gambar tu kan, seolah macam kamu pegang genggam tangan kanan ni, itu maksudnya pencong ke kanan. Okey? Kalaulah kamu punya gambar ni terbalik kalau you punya gambar terbalik kan, contohnya kalau kamu punya graf kan, okey, kalau you punya graf ni, sini pendek sini pendek. Pendek dekat sini. Lepas tu pendek, tinggi sikit lah. Tinggi sikit. Lepas tu pendek lagi. Lebih kurang lah macam tu Okay, so kalau kes kamu macam ni, let's say lah, kamu akan nampak bahawa ini adalah pencong ke kiri. Okay, pencong kiri. Seolah macam kamu pegang tangan kiri kamu, okay, dia pencong ke kiri, maksudnya adalah jari kamu sini, jari kamu. Lebih kurang lah, lepas tu sini adalah kamu punya ibu jari tu. Okay, so ibu jari kamu. Example lah. Alright, boleh faham tak? Boleh terima. Okay, so pencong ke kanan, yang ini kita panggil sebagai pencong ke kiri. Okay, most likely, biasanya kalau kamu nampak soalan begini kan, dia adalah keluar dalam bahagian soalan-soalan yang agak kebat sebenarnya. Okay, kalau ada pencong-pencong ni, dia lebih kurang soalan yang kebat. Dan cikgu beranggapanlah soalan-soalan macam ni, kamu akan jumpa dekat kertas 1. Okay, kertas 1. Kalau dia keluar dalam kertas 2, kalau dia keluar dalam kertas 2 kan, dia memang akan keluar dalam kertas yang besar markah dia, iaitu di bahagian C, 15 markah, sebab dia soalan yang kebat. Okay, so that's why bagi cikgu, kalau kamu betul-betul nak fokus kan untuk bab ini, memang boleh. Sebab dia adalah antara bab yang kamu akan jumpa, markah dia memang besar. Okay, so over here, this one is bentuk-bentuk graf yang kamu dah cerita untuk histogram sahaja. Okay, itu histogram saja. Okay, cikgu tak mau masuk lagi graf yang lain. Kita cuba tengok dulu buku kamu ni. Okay, sebab ada yang cikgu nak kamu buat latihan sikit. Sebelum kita cerita dengan graf. Graf pun, kalau kita sempat buat graf kita mungkin sempat buat graf histogram. Okay, kalau kita sempat buat graf nanti Okay, so over here, kita tengok soalan yang bab nombor 7, page number 95. Okay, page number 95. Alright. Yang pertama sekali, cuba tengok inilah had atas, had bawah kamu kan. Had atas, had bawah, titik tengah, sepadan bawah, kekerapan kamu. So over here, apa yang cikgu nak buat adalah, cikgu nak bagi kamu dia punya selang kelas. Cikgu nak bagi kamu selang kelas dia, okay? So, jangan risau, cikgu bagi kamu selang kelas dia. Andai kata selang kelas kamu yang pertama adalah 1.00 hingga 1.9. Okay, jap cikgu buat kecil sikit. 1.00 hingga 1.90. Okay. Lepas tu, 2.00 hingga 2.90. Okay. Cikgu nak kamu cuba penuhkan ini. Okay. Tambah sendiri tambah sendiri. Okay, tambah sendiri dulu Lepas tu baru cikgu ajar kamu macam mana nak kira macam mana nak tentukan benda ni. Okay. Mungkin dalam exam kamu kan, kamu rasa macam mana kalau dia bagi kosong saja, dia tak bagi kan. Tapi dalam KBSM, dia bagilah. KBSM dia bagus sikit lah. Tak tahulah kamu KSSM kan. Okay, kalau KBSM dia bagi dua ni. Dia bagi yang pertama dan yang kedua. Lepas tu kamu penuhkan yang ketiga, keempat, kelima. Okay, so itu yang diberi, itu yang yang KBSM bagilah. Tapi kalau kamu tidak diberikan apa-apa, nanti cikgu nak ajar kamu macam mana nak kira, right? So yang ni cuba penuhkan dulu. Lepas tu cikgu ajar kamu macam mana dapat dia, okay? Alright. Dah lah tak ada masalah sangat lah. So over here 3.00 hingga 3.90. Okay, everybody is doing kah? Aaron, kamu buat sekarang? Kamu tengah buat kah? Tengah buat Okay, bagus. Okay, so penuhkan dulu Lepas tu, cikgu nak kamu penuhkan jadual ni. Lepas tu baru cikgu ajar kamu macam mana dapatkan bahagian depan ni. Okay?
Penuhkan jadual dia dulu. Right. Penuhkan jadual dia macam mana? Oh? Tengok kekerapan. Kekerapan. Cuba kamu tengok nombor-nombor dekat sini. Cuba tengok nombor-nombor dekat sini. Kamu tengok yang pertama sekali. 1 hingga 1.9. Banyak pelajar ataupun ramai pelajar, dia akan buat macam ni ya. Oh, cikgu senang sejak ni, cikgu. 1 hingga 1.9. 1 hingga 1.9. Ini 1. Lepas tu cari dia. Ini 2, 3, 4, 5. Kamu buat macam ni kah selalunya? Do you do this? Adakah kamu buat, okay, kamu buat macam ni kan? Alright. Dia sebenarnya bukan kata salah lah. Bukan cikgu kata benda ni kamu tak patut buat macam tu. Bukan, okay. Maksud cikgu kan, kalau kamu buat macam ni kan, takutnya bila nanti exam kan, bila kamu dah terlampau stres kan, biasanya orang exam ni memang dia stres lah. Kamu mungkin akan tersilap kira. Ataupun kamu mungkin akan, mata tu mungkin tertutup lah. Okay, lepas tu kan kamu kira lagi. 2 hingga 29. Ni 1. Kalau kamu ada pen-pen lain, okey lagi. Kalau kamu ada warna pen lain kan, maksudnya yang biru, kamu buat yang biru saja. Lepas tu, the next one you guna yang merah, the next one you guna hitam, the next one guna hijau, purple, pink, whatever kan, yang itu okey lagi. Kalau kamu semua cuma ada satu saja, kadang-kadang biasanya lelaki ni, dia bawa pensel je pergi exam tu. Okay, lepas tu memang dia score A lah. Okey. Ataupun yang biasanya lelaki dia error kan, dia pergi exam tu dia tak bawa apa-apa, lepas tu dia pinjam dengan kawan sebelah dia kan. Boleh pinjam pensel lah macam tu selalunya. Okey, tapi dia score A lah. Lepas tu dia score. So, apa yang cikgu nak sarankan di sini adalah kalaulah kamu cuma ada satu color pen kan, jangan kamu buat macam ni. Takutnya nanti kamu sendiri yang keliru ni. 2.7 contohnya, ni 2.7 tengok cikgu pun dah keliru 2.7 buang, lepas tu apa lagi 2.1 buang, 25 buang, 3, 4, 5, 6, macam tu lah. Okay, so maksudnya takutnya kamu akan terkeliru dengan you punya data-data yang kamu dah kira tadi. Example lah. So that's why, cikgu nak ajar kamu satu teknik. Teknik ini kan, sebenarnya teknik ini dia leceh. Dia leceh teknik ni. Cikgu nak terus terang bagi tahu kamu, teknik ni sangat leceh. Tetapi teknik ni akan membantu kamu untuk secure markah dia. Okay, so maksudnya macam mana? Kamu tengok cikgu nak buat satu-satu. Bukan satu-satu lah, maksudnya dua-dua boleh 1.2, 4.4. Letak 1.2, buat satu tanda. Sekejap, cikgu buat tanda dekat tepi ni. Satu tanda. Lepas tu 4.4, letak satu tanda. Macam tu. Lepas tu 4.9, 2.7. 4.9, 2.7. Lepas tu 3.7, 1.0. 3.7, 1.0. Lepas tu 3.6. Letak 3.6. Selesai. Lepas tu 3.1, 2.1. 3.1, 2.1. 2.5, 2.4. 2.5, 2.4. 1.3, 3. 1.3, lepas tu 3. Lepas tu 4.0 sini. 5.8, 2.9. 5.8, 2.9. Macam tu kan. So, itu adalah you punya gundalan. Nama dia gundalan ataupun tally. Lepas tu 4.8, 1.8. 4.8, 1.8. Lepas tu 1.9, 2.8. 1.9, 2.8. Selesai. So, maksudnya kamu ikut sistematik. Dia lebih sistematik kalau buat macam ni. Okay? Supaya kamu tidak keliru lah. Dekat bila you dah buat ni kan. You dah biasa dengan cara ni kan. Bila you dah biasa kan. Memang dia tidak lambat. Okay? Dia tidak lama punya. Okay? Nak buat ni. So, over here, simple. Kamu cuma letak nombor-nombor dia. Ini 5. Ini 6. Ini 4. Yang ni 4. Yang ni 1. Settle. Boleh tak? Selesai kah? Okay, benar ni? Boleh terima kah? Boleh lah, Aaron, okay, Aaron, Okay, tapi sebenarnya terpulang dengan kamu lah sebenarnya. Kalau kamu rasa-rasa tak nak buat macam ni kan, cikgu buang masa, cikgu. Buang masa ni tak boleh ni. Okay, so kalau dia rasa buang masa, you rasa you nak buat juga yang cara kamu, boleh, tak ada masalah. Tapi mesti fokus. Okay, bila buat benda ni kan, yang cikgu selalu tengoklah, you punya senior-senior kan, buat soalan ni, cakap-cakap dengan kawan. Buat soalan ni, cakap-cakap dengan kawan kan. So, memang dia tak fokus. Bila tak fokus, ini salah habis ni. Ini salah habis. Cikgu nak bagi tahu kamu, kenapa cikgu pentingkan benda ni. Walaupun you nampak macam benda ni simple cikgu. Saya memang boleh buat ni. Tapi cikgu nak bagi tahu kamu, kalau benda ni salah, apa efek dia? Efek dia, graf salah habis. Bila kamu lukis graf, graf kamu kegerapan. Graf salah habis. Min salah. Okay?
Apa lagi? Bila soalan minta kamu cari variance, variance salah. Siam piawai salah. Satu benda yang salah, dia akibatkan satu soalan tu salah habis. So make sure benda ni lah yang betul dulu. Okay, walaupun dia senang, make sure dapat betul dulu bahagian ni. Lepas tu baru kita boleh tengok bahagian yang seterusnya. Okay, next. Cikgu nak kamu cuba penuhkan bahagian ni. Okay, cuba penuhkan bahagian had atas, had bawah. Okay, semua ni yang dekat sini. Penuhkan dulu. Cikgu bagi masa 3 minit. Penuhkan bahagian ni. Okay. Sepada atas, pada bawah, titik tengah kamu, cuba kira menggunakan formula tadi. Okay. Alright, so 5 minutes. 8, 10, cikgu akan bincang jawapan yang kamu. Okay. 8, 10 lah, buat sekarang. Okay, ada yang dah siap lah? Okay, kalau kamu dah siap kan, kamu tunggu cikgu sekejap lah. Cikgu pergi minum sekejap. Oh, haus betul. Siap lah.
Okey, dah siap? So, cikgu cek jawapan yang kamu orang, ah. Boleh, ah? Sudah? Lama sudah siap lah. Okey, so had atas, had bawah senang saja. Had atas, had bawah ni adalah 1.00, 1.90, 2.00, 2.90, 3.00, 3.90, 4.00, 4.90, 5.00, 5.90. Okey. Titik tengah. Apa yang first tu? 1.45, betul tak? Betul, Imeh dah? 1.45. Lepas tu? 2.45. 3.45. 4.45. 5.5. 5.45. Okey, betul habis ke ni? Aaron, betul? Ya. Bila tekan kereta kah? Yes, mesti. Ah. Oh. So, dapat 95 kamu. 1.95 kah? Oh. So, silap lah. Kira balik. Biasanya kan kalau cikgu kira macam ni. Kalau tak nak letak kurungan lah, kamu kira macam ni. Satu, kamu tekan satu kan, 1.00 kan, lepas tu tambah dengan 1.90. Kamu tambahkan, lepas tu kamu tekan sama dengan dulu. Kamu tekan sama dengan dulu. Sama dengan, lepas tu baru kamu tekan bahagi. Bahagi 2. Lepas tu tekan sama dengan balik. Dia akan dapat jawapan dah lah. 1.45. Okay, 1.45. Okay. Alright. Kalau nak sekaligus, kamu kena letak kurungan. Kalau nak sekaligus, mesti letak kurungan. Kalau tidak, memang tak dapat jawapan dia. So, over here, this is titik tengah. Lepas tu, sepada atas, sepada bawah. Okay, sepada atas, sepada bawah, dia memang ada apa ni? Ada cabaran sikit lah. Sepada atas, sepada bawah. Aaron, mau bagi tahu cikgu apa sepada bawah dah dan sepada atas dah? Oh, titik tengah kah? Titik tengah macam ni. Nombor ini kamu tambahkan, okey, nombor ni kamu tambah, maksudnya bila tambahkan macam ni so kamu dah 1.00 kan, lepas tu 1.90 kan, kamu tambahkan dua nombor ni, 1.00 tambah dengan 1.90. So bila kamu tekan kalkulator, kamu tekan macam ni. Buka kurungan 1.00 tambah 1.90, lepas tu tutup kurungan, lepas tu tekan bahagi 2. Cuba buat macam tu. Kalau nak kira semua sekaligus, letak kurungan. Kurungan 1.00 tambah 1.90, tutup kurungan bahagi 2. Dapat apa, Aaron? Dapat 1.45? Ya kah? Lepas tu apa jawapan kamu? $1.25. Tapi sekarang dapat dah, ha? Contoh ke atas. Contoh ke atas pun sama juga. Tapi kan, dia buat macam ni lah. Sepatutnya dia letak kurungan juga lah. Dia letak kurungan juga. So, baru, kalau you nak tekan kalkulator terus lah. Dia letak kurungan baru dapat jawapan dia lah. Okay? So, yang ni adalah cara dia. Sama juga untuk kes ni kan. 2.00 tambah 2.90 lepas tu bahagi dengan 2. So, dapatlah jawapan dia 2.45 kat sini. Okay? Alright. Cerita sikit lah pasal sepada bawah dan sepada atas. Ini memang dia ada susah sikit lah sebab nombor ni agak susah sebab dia nombor perpuluhan. Okay, kita try. Tengok. 1.00 sampai 1.90. Okay. Lepas tu kan, 2.00 sampai 2.90. Cuba kamu perhatikan. Ini adalah sempadan dia. Okay, ini sempadan dia. Sempadan atas untuk 1.9. Ini sempadan atas dia. Tetapi untuk yang 2.0, ini adalah sempadan bawah dah. Okey, dapat terima sempadan atas dan sempadan bawah. Soalan cikgu, macam mana nak dapatkan nombor di tengah-tengah ni? How do I get this number? Apa kamu nak buat? Kamu kena cari menggunakan hasil tambah dua nombor ni, lepas tu bahagi 2. Sama juga konsep dia macam titik tengah. Sebab kita nak cari nombor di tengah-tengah kan? Kita nak cari nombor di tengah-tengah. Sama konsep dia bila kamu nak cari titik tengah. So over here, 1.9 cuba letak kurungan. 1.9 tambah dengan 2.00, lepas tu bahagi 2. Okey, bagi tahu cikgu apa kamu dapat? 1.95, betul tak?
1.95. So maksudnya 1.95 berada di antara 1.9 dan 2.0. Okay? So dalam kes ni kan, kalaulah kamu perasan kan, cuba kamu tengok cikgu buat kat bawah sikit 1.00 sampai 1.90. Ini yang di atas 1.95. So maksudnya ini sepadan atas kamu. Kalau sepadan bawah kamu 0.95. Setuju tak? Dia beza dia 0.05. Kalau kamu tengok 2.00 sampai 2.90. Okey, bagi tahu cikgu, apa yang nombor di atas ni? Apa sepadan atas dia? Agak-agak kamu 2.9 apa? Yang ni. Sepadan atas untuk ni. Sepadan atas dia. Dapat tak? Okey, kalau tak dapat, tak apa. Kita buat lagi one more time. Sebab nombor ni memang dia susah sikit sebab dia nombor yang perpuluhan. Kalau nombor bulat memang tak ada masalah. Tambah 0.5, tolak 0.5 saja. Tapi nombor perpuluhan ni, dia memang ada rumit sikit Okay, so we try one more time Kalau tak faham, tanya lagi memang dia lebih confused sikit sebab dia adalah nombor perpuluhan Kalau nombor perpuluhan memang dia macam tu. Tapi kalau kamu tengok nombor ni, yang ni senang saja kan. Kalau atas tu, kalau kamu tengok yang ni, kamu tambah 0.5. So dapatlah 69.5 kan. Ini sepadan atas. Lepas tu yang ni 59.5 itulah sepadan bawah. So itulah jawapan kamu. Tampak tak? Sepadan bawah, sepadan atas. Okey. Tapi kalau nombor perpuluhan memang dia ada rumit sedikit So kita cuba sekali lagi, okey. Try one more time. Okey, tengok ni Right. Cikgu buang ni Cikgu buang ni. Okey. Kalaulah kan, kita nak tahu apakah sempadan atas untuk yang di atas ni yang 1.9 kan? Maksud cikgu kan? Kalau kita nak tahu apa sempadan atas bagi kelas yang pertama. Sempadan atas bagi kelas yang pertama, kamu kena tahu sebenarnya sempadan atas tu adalah selepas 1.90. Okey, selepas 1.90. So apakah nombor yang agak-agak kamu selepas 1.90? 1.91, 1.92, 1.93, betul tak? Itu yang selepas 1.90 kan? Setuju tak? Setuju kan? Okey. Apakah nombor yang sebelum 1.0? 0.99, 0.98, 0.97, betul tak? So itu adalah nombor-nombor yang mungkin menjadi sepadan kamu. Okey? Jadi tapi sekarang kan, kamu cuba tengok right. Cikgu mungkin akan keluarkan ni. Kita buat di luar supaya kamu nampak besar sikit. Let's say, kamu kan tadi ada 1.00 sehingga 1.90 kan? Lepas tu kamu ada 2.00 hingga 2.90. Kamu ada 3.00 hingga 3.90. Kamu ada 4.00 hingga 4.90. Okay, so ini adalah you punya kelas-kelas kamu kan? Okay, cikgu akan bahagikan dia kepada, cikgu akan buat dia secara memanjang. Okay, kamu tengok Fokus cikgu buat secara memanjang. 1.00 hingga 1.90. Lepas tu 2.00 hingga 2.90. Lepas tu 3.00 hingga 3.90. Lepas tu macam inilah cukup dah. So over here, kamu cuba perhatikan ini adalah kelas yang pertama. Ini adalah selang kelas yang kedua. Ini adalah selang kelas yang ketiga. Betul tak? Selang kelas itu maksudnya selang kelas, okey? Lepas tu yang cikgu buat sekarang yang warna biru ni kan, inilah yang kita namakan sebagai sempadan. Okay, yang warna biru tu adalah sempadan kamu. Okay? Cikgu tak mau cerita sepadan atas, sepadan bawah dulu. Cikgu nak tanya kamu. Apakah nilai yang warna biru yang pertama ni? Yang cikgu buat tengah arrow sekarang. Okay. Apakah nilai yang sempadan yang biru itu? Apa nilai sempadan yang tu? Agak-agak kamu macam mana nak kira tu? Macam mana nak tahu sempadan dia kat mana? Okay, contohnya. Kalau ada 2, lepas tu 3. Apa sempadan dia? Okey, 2.5. Okey, one more. Kalau ada 1.0 lepas tu 1.1, apa sempadan dia? Ayah jajak. Macam susah sangat pula kan? Let's say, cikgu bagi contoh yang lebih senang sikit lah. Let's say, kalau ada 20, lepas tu sini ada 30. Apa sempadan dia?
Apa sepadan dia? Hmm. Sepadan itu maksudnya tengah-tengah, tengah-tengah. Okey, 25. Okey, cikgu buat perpuluhan sudah. 0.2 lepas tu 0.3. So, apa sepadan dia? Okey. Aaron mau try kah? Apa sepadan ni? 0.2, 0.3. Apa sepadan dia? Try saja, try saja. 0.20 dan 0.30. Apa tengah-tengah dia? 0.5? 0.5 sini kan. Ini 0.5 belum sampai. Okey. Macam ni atau 0. Apa? 0.1 depan ni 0.1. Belum sampai. Dia tengah-tengah antara 0.2 dan 0.3. Okey, anggap macam ni. Kamu selalu main duit kan? Main duit pula. Kamu guna duit kan? Anggaplah ni macam 20 sen ni 30 sen. Apa tengah-tengah dia? Eh, 20 sen dengan 30 sen. Apa tengah-tengah dia? 25 sen kan? 25 sen kamu cakap tadi, Aaron? 25 sen, 0.25 lah. Okey ke? Itu tengah-tengah dia. Dapat faham tak? Kalau 0.2 sama aja kak. Kalau 0.2 pun sama juga. 0.2 pun 0.2 tu maksudnya 0.20 lah, sama ya sebenarnya. Okey. 0.2 dan 0.3 tengah-tengah dia 0.25. Boleh terima kah? Tak dapat. Okey, one more ah. RM1 5. Let's say lah 1.5. Kita mau guna RM1 lah. 1.5. Lepas tu 1.6. Apa tengah-tengah dia? Mana-mana. Siapa-siapa pun boleh. Oh, 1.55. Aaron okey ke? Ini betul. Aaron okey? Hah? Tak okey? Oh, yang tambah maksudnya yang tambah dua ni kan? Okey, Aaron, dengar sekali ya. One more time Okey. Kalau kamu nak cari nombor di tengah-tengah, kamu ambil nombor di depan ni, tambah dengan nombor di belakang ni, lepas tu bahagi 2. Cuba buat sekarang, Aaron. Dalam kurungan 1.5 tambah 1.6, lepas tu bahagi 2. Bagi tahu juga apa dapat. Okey. Dia macam titik tengah kan? Ada cikgu sebut tadi. Dia macam titik tengah kan? Okey, one more. Cuba tengok ni Aaron. Cuba buat sekarang. Dapat tidak 0.25? Buat sekarang. Ikut formula cikgu tadi. Kelvin, are you okay, Kelvin? Kelvin, are you okay? Are you still there? Yeah, betul. Main teka. Okey, satu lagi Aaron, satu lagi. Katakan cikgu ada 1.55. Ini susah sikit ni. Lepas tu 1.56. Apa tengah dah? Sekarang tak perlu teka lagi. Boleh tekan kalkulator dah. Apa dapat? 555. Betul lah. Macam tu lah. Okey kah? Okey. Bagus. Okey, one more. 1.0. Lepas tu 1.1. Okey, apa sini? 1.0, 1.1. Aaron lagi ya, Aaron. Okay, Kelvia okay ya. Kalau you tak okay, you have to ask me Kelvia. Okay, tanya saja. Later on kalau you rasa your screen, I mean your internet connection is not so good, nanti tengok balik dekat YouTube. Aaron, tell me what's your answer. 1 point?
Oh, baguslah. Selamatlah dapat dah. Okey, so bagus, bagus. Over here. Tengok sini. Yang warna biru ni. Sekarang cikgu tanya balik. Apa nombor tu? Hmm. Apa nombor yang dekat arrow ni? Aaron okey, Aaron? Dapat dah? Ni. Kalau yang biru ni kan, dia adalah nombor di antara 1.9 dan 2. Dia macam tu. Itulah maksudnya dia punya sempadan. Dia pembahagi dia. Okey, depan tu 1.9, belakang dia 2. Apa nombor tertengah dia? So itu maksud dia. So apa nombor tertengah dia? 1 point? Very good. Okey, arrow yang kedua. Apa nombor di antara tu? Okey. Agak-agak kamu apa nombor sini? Nampak pattern kah? Yes, very good. Apa nombor sini? Bagus. Okay. So, nampak kan? Imelda nampak, Imelda? Nampak lah, tidaklah susah mana kan? Tapi, yalah, memang dia agak confusing. Tambah lagi, ajar macam ni kan, online kan, terpaksa jugalah. So, anyway, kalau you tak faham, tanya saja. Cikgu akan cuba cara lain untuk ajar kamu. So, kamu tengok sini. Kalau cikgu nak bagi tahu kamu, sepadan atas dan sepadan bawah kan? Okay, sepadan atas, dia dekat sini. Sepadan atas. Ini adalah sempadan bawah. So, maksudnya kan sepadan atas kamu adalah 1.95. Itu sepadan atas dia. Yang ni 0.95 adalah sepadan bawah dia. Lepas tu, yang ni sepadan atas dia 2.95. Sepadan bawah dia 1.95. Dapat terima kah? Yang ini 3.95 sepadan atas dia. Yang ini 2.95 sepadan bawah dia. Okey, tanya lagi. Kalau tak faham, tanya. Boleh terima ke tidak? Sepadan atas dan sepadan bawah. Boleh, Kosong sempadan atas yang mana? Yang ni kah? Yang mana? Yang 0.95. Tidak. Sebab ini adalah kelas yang itu adalah yang selang kelas yang pertama. So, tak ada lagi yang sebelum tu. Yang tak ada lagi sebelum tu. So, maksudnya tak perlu lagi kamu nak tengok yang sebelum tu. So, itu saja. Okey tak? Okey. So, kalau kat sini, Aaron bagi tahu cikgu, apa dia? Apa yang X ni sekarang? Okey, apa pula yang ni? Okay, so nice. Okay, so macam tu saja. Alright, so sekarang baru kita tengok kepada you punya soalan tu. Okay. Lepas tu mak kamu tanya kamu kan, apa yang kamu belajar hari ni? Satu page saja. Okay. So, sepadan bawah. Apa nombor dia sepadan bawah? Sepadan bawah dia adalah 0.95. Sepadan atas dia 1.95. Okay, macam tadi lah. Okay, so over here, penuhkan dia. So, ini 1.95. 2.95. Okey, kamu ingatlah yang cikgu kata tadi ya. Yang ni apa nombor di atas dia, ini apa nombor di bawah dia. Apa nombor di atas, apa nombor di bawah. Okey, apa nombor di atas, apa nombor di bawah. So kamu akan nampak pattern dia. Okey, so ini 2.95, 3.95. Okey, 3.95, 4.95. Lepas tu 4.95, 5.95. So itulah jawapan kamu bagi sempadan atas dan sempadan bawah. Okey. Alright. Okey, cikgu nak bagi tahu kamu sesuatu dekat sini. Yang ni mungkin ada sedikit mencabar, tapi fokus you fokus Cikgu nak bagi tahu kamu, dalam you punya selang kelas ni kan, kamu nampak tak 1.0 sampai 1.9.
sebenarnya kan dia pun boleh kira saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Dia boleh kira saiz selang kelas. Sebenarnya kan, kalau macam tadi kan, cikgu kata 1 sampai 5. Contohnya, kita tengok yang atas ni. 60 hingga 69. Apa saiz selang kelas dia? Yang kita belajar first tadi, saiz selang kelas. Main kira pakai jari kan, betul tak? Okay, so over here. 60 hingga 69. Cuba kira. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Okey. Boleh, Aaron. Pergi. Okay. So, kalau kamu kira pakai jari, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. So, ada berapa nombor tu? Ada 10 nombor. Betul tak? Ada 10 nombor. So, kalau 10 nombor, artinya, nampak tak dia punya saiz selang kelas? Nampak tak? Saiz selang kelas dia sama dengan 10. Saiz selang kelas 10. Okay. Kalau kamu tengok di sini, nombor dia perpuluhan kan? Kita tunggu Aaron lah. Okay. Sebab nanti takut dia tertinggal pula. Email dah? Okey, Email dah. Yang saiz selang kelas tadi pakai jari ya. Okey. Okey. Tetapi kan kalau dia perpuluhan, inilah maksudnya cikgu kata dia mencabar. Kalau dia perpuluhan macam mana kan? Takkanlah jari kamu belah lagi kan? 1.0, 1 point, tak dapat kan? So, kita nak tahu juga macam mana kita nak kira menggunakan formula. Okey? Kelvy, you have anything to ask me, Kelvy? Oh, really? Okay, alright. So, Aaron dah balik . So, apa kata kita teruskan . So, tengok . Saiz selang kelas tadi, kalau untuk yang numbers kan, okay, for the numbers, yang whole number kat sini, 60 hingga 69, senang saja kita main kira pakai jari saja. We just use your hand, okay, just use your fingers for you to count the size of your class interval. Okay, class interval kamu maksudnya selang kelas kamu lah. Okay, so for now, 60 to 69, very simple. You kira sejak 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Kalau you kira sampai habis kan nombor-nombor tu kan, dia ada 10 nombor. You have 10 numbers. So, maksudnya that's why you punya size selang kelas sama dengan 10. Okay? That's why that is the first example lah. Tetapi, untuk yang second example ni, dia ada lain sedikit. Sebab dia example adalah you punya nombor-nombor yang perpuluhan. You have your decimal numbers. You ada decimal numbers kat sini kan. Tak adalah jari kamu boleh kira nombor perpuluhan kan. So, Via macam mana kita nak tahu? How do we calculate? Sebenarnya, size selang kelas, formula dia macam ni. Formula dia macam ni. Sempadan atas tolak dengan sempadan bawah. Okey. Ini adalah formula bagi saiz selang kelas. Okey? This is the formula to find saiz selang kelas. Right. Cuba kamu tengok di atas ni. Betulkah? Cuba tengok. Saiz selang kelas adalah, cuba kata apa? Sempadan atas tolak dengan sempadan bawah. Cuba tengok sempadan atas dia. Sempadan atas dia adalah 69.5. Itu sempadan atas dia. Okay, cuba tengok. Sepadan atas dia 69.5. Sepadan bawah dia, ni sepadan atas. Sepadan bawah dia 59.5. Sepadan bawah dia. So, cuba kamu ambil sepadan atas tolak dengan sepadan bawah. Try. 69.5 minus 59.5. Do you get 10? Suppositously dah dapat 10 kan? Betul, Imelda? Dapat lah? Dapat lah. Okay, so itu adalah formula yang asal sebenarnya. Tapi kalau nombor yang cantik 69, kira pakai jari pun dapat lah. Tapi kalau nombor yang tak cantik kat bawah ni, contohnya ni. So apa nak buat? You mesti guna formula dah. Sempadan atas kamu cuba tengok. Sempadan atas dia 1.95. This is your upper boundary. Lepas tu 0.95. This is your sempadan bawah ataupun your lower boundary. Alright? So over here you can take 1.9
5 minus 0.95. Okay, tell me what do you get here? Apa size dia? Cuba tekan calculator, bagi tahu juga apa jawapan dia. Satu kan? Betul? Negatif 1 kah? Kamu ambil apa? Sepadan atas tolak sepadan bawah kan? Bukan sepadan bawah tolak sepadan atas oh. SA minus SB. SA minus SB ya, bukan SB minus SA. SA minus SB. Of course yang atas tolak bawah. Bukan yang bawah tolak atas. Atas tolak bawah. Dapat satu, Aaron? Dapatlah. So, ini adalah you punya saiz selang kelas. Okey. Kalau selesai, kita tengok yang seterusnya. Okay, the next part. Cuba tengok. Boleh tak kita sampai sini? Saya rasa boleh lah. Ini boleh ni. Okay, so now. Kekerapan longgokan. Okay, we have another 25 minutes. Boleh siap ni, kekerapan longgokan. Senang saja kekerapan longgokan. Okay. Pernah dengar kekerapan longgokan? Have you heard of this before? Tahun lepas ada buat kan? Kekerapan longgokan. Betul. Tahun lepas ada buat. Kalau tak ingat, kita buat sama-sama. Okay, tengok. Simple saja. Kekerapan longgokan, fokus. Yang first kali kan, nombor yang kekerapan kamu. Kekerapan longgokan ni, dia adalah daripada kekerapan. Okay, dia mesti start dengan kekerapan. Cuba tengok kekerapan yang pertama. 4 kan? 4 ni tak boleh kacau ni. Kamu letak 4. So that's the first number. Itu nombor yang pertama yang tak boleh kacau. Nombor 4, kalau nombor 3 lah. Kalau 0, 0 lah. Kalau 3, 3 lah. Okay, nombor 2, 2 lah. So maksudnya itu adalah nombor yang pertama, you tak boleh kacau. Lepas tu, you kena tambahkan nombor di bawah ni. 4 tambah 2. Tambah, okay, cikgu buat cantik sikit. Okay. Yang first kali, 4 tu tak boleh kacau. Lepas tu, 4 tambah nombor bawah. 4 tambah 2 jadi 6. Macam tu. Dia macam zigzag. You akan nampak nanti kan, zigzag. So over here, 6 tambah 9. 6 tambah 9 dapat 15. Setakat ni dapat terima ni. Kenapa lakukan? 15 tambah 4. Dapat 19. Aaron okey? 19 tambah 3. Dapat 22. Last kali 22 tambah 3. Dapat 25. Okey Kak Aaron? Okey ya? Ini simple lah. Ini punyalah simple kan. So over here, ini senang saja kenapa lakukan. Okay. Apa tujuan kenapa lakukan ni? Nanti kamu akan belajar macam mana nak lukis OGIF. Ada satu graf lah, OGIF lah. Tapi malam ni tak sempat lah. Okay, so kita akan tengok malam minggu depan. Okay. So over here, question B. Try it out. Okay, 1 minute, 1 minit. Cuba siapkan. Question B, 1 minit, siapkan. Okay, siap? Boleh cek sudah? Okay, 8, 15, 18, 23, 29 dan 30. Betul? Yes, Aaron, okay? Kelvy, okay, Kelvy? Okay, Boleh, Okay, so kalau boleh, kita tengok yang ini pula. Okay, the last part. Maybe kita akan berakhir di sinilah. Do you have a graph paper kah? Ada graph paper kamu orang? Kertas graph. Ada? Okay, so sambil kamu buat ni kan, sambil kamu sediakan kertas graph kamu,
So over here, kalau tak ada kertas graf, is okay. Kamu tengok cara cikgu buat dulu lepas ni. So sekarang, ini kan dia sebenarnya dia minta kamu lukis, histogram, nampak tak? Lukis histogram dan polygon kerapan. Okay, so means that you are going to learn these two together. Kamu akan cuba lukis dua-dua ni sama. Kalau kamu tengok sini kan, yang bentuk petak ni, sekejap. Cikgu buat besar sikit. Yang bentuk petak ni, ni. Yang ni kan, yang bentuk petak ni, ini petak-petak ni kan. Ini adalah histogram. Ini histogram. Okay, so itu histogram. Tetapi kan, yang garis-garis ni, nampak dia punya buku tu. Garis-garis tu kita panggil sebagai poligon kekerapan. Okay, nama dia poligon kekerapan. Sebenarnya kan, poligon kekerapan dengan you punya histogram adalah lebih kurang sama sajalah. Cuma yang bentuk saja lain, tapi nilai-nilai dia sama saja. Nilai yang digunakan sama saja. So over here, apa yang penting adalah cuba penuhkan dulu bahagian ruangan tempat kosong ni. Okay, cikgu nak kamu cuba sendiri cari apakah nilai bagi sempadan bawah, apa nilai sempadan atas dan titik tengah. Okay, I give you 5 minutes. Try this out. Okay, try this out. Kalau tak dapat, it's okay. Kita buatlah sampai dapat. Okay, cuba saja dulu. Guna pensel. Kalau salah, nanti kamu padam. Okay, guna pensel dulu. Alright, I give you 5 minutes. Cuba buat sekarang. 8:45, cikgu nak bincang dengan kamu and cikgu nak lukis graf tu untuk kamu terus. Okay? Cikgu rasa cikgu perlu buat satu contoh untuk kamu lah supaya kamu tidak ni let's say Contoh yang pertama, sepadan bawah dia. Ada siapa yang nak try kan? Jawapan dia 6.5, betul tak? Sepadan atas dia 9.5, betul tak? Dan titik tengah dia 8. Siapa yang betul untuk ruangan yang pertama? Aaron, betul? Imelda, betul? Salah? Yang mana silap? Baik tak cikgu? Yang mana silap? Sepadan bawah? Sepadan atas? Titik tengah? Mana bahagian yang tak dapat? Supaya kita boleh buat lagi. Okey. Cuba tengok. Kan ini adalah you punya nombor-nombor kan? Okey, so ini adalah sempadan dia. Ini sempadan dia, betul tak? Sempadan ni. Okey, apa nombor sini? 9.5. Setuju tak, Aaron? Lepas tu apa nombor sini? 6.5. Apa nombor sini? 12.5. Betul, Aaron? Macam mana nak kira ni? 9.5 ni. Kamu ambil 9 tambah dengan 10 kan? Sebab dia kan berada di tengah-tengah. So, 9 tambah 10 lepas tu bahagi 2. Dapatlah 9.5. So, maksudnya, kalau sepadan atas, ini sepadan atas dah. Oh, okey, tak apa. Imelda, kamu dapat dengar tadi? Tak dapat lah. Yang ni betul, Imelda. Yang ni betul. Oh, ya kah? Okey. Alright, so sekarang, dengar sekali lagi dengar baik-baik Now, let's say kalau cikgu kata this one is your boundary, ini adalah you punya sepadan. Setuju kan? So, sepadan kamu untuk yang bahagian sekejap. Sorry, yang ini. Okey, ini sepadan dia kan? Okey. Setujukah kalau cikgu kata yang sepadan ni adalah 9.5? Sepadan sini adalah 12.5. Sepadan yang depan tu adalah 6.5. Yang tu okey, Aaron? Sepadan dia?
Okey ya. So sekarang kalau kamu okey, maksudnya di sini kan, yang ini adalah sempadan atas bagi 7 hingga 9, which is 9.5 lah. So that's why cikgu tulis 9.5. Yang sini adalah sempadan bawah. So maksudnya kan, ini adalah sempadan bawah. Inilah sempadan atas. Macam tu. Yang ini pula, kalau 10 ni, ini sempadan bawah. Yang ini sempadan atas. So maksudnya, kalau untuk yang bahagian yang 10 hingga 12, untuk yang ni kan, you punya sempadan bawah adalah 9.5. Sepadan atas kamu adalah 12.5. Apa nombor tengah? 11. Titik tengah dia 11. Setakat tu okey kah untuk dua bahagian tu? Untuk dua kolom tu dapat terima, Aaron? Okey, cuba penuhkan yang seterusnya, okey? Imelda okey, Imelda? Imelda dapat terima? Imelda dapat dengar kah? Ke line tak okey? Kelvy, are you okay, Kelvy, so far for this question? Can you fill up the table? Start line. Oh, okey, okey. Siannya Imelda. Sekarang kan mereka mereka tengah daftar kamu untuk vaksin kan? Baru cikgu nampak. Betul tak? Kamu sudah daftar? Dah letak nama? Hmm. Okey, okey, okey. Tak lama lagi kena pergi cucuk vaksin lah ni. Hmm. Bagus, bagus. Kalau semua dah habis vaksin, sekolah akan buka selama-lamanya dah. Tidak ada tutup lagi. Okay, alright. So, kita teruskan Sian Imelda. Start line dah ni. Okay, so tak apa. Kita cuba habiskan ni dulu. Okay, so apa yang kamu dapat lepas ni adalah lower boundary dia adalah 12.5. Okay, upper boundary dia 15.5. Lepas tu titik tengah 14 kan. Lepas tu sini adalah 15.5, 18.5 dan titik tengah dia 17. Sini adalah 18.5, 21.5 dan tengah-tengah dia 20. Yang ini adalah 21.5 dan 24.5. Tengah-tengah dia adalah 23. Aaron, betul Aaron? Semua tu okey? Bagus, bagus. Okey. So kalau betul, kita nak gunakan kertas graf. Okey, so kita nak gunakan kertas graf. Harap-harap Imelda dapat masuk lah. Kita nak gunakan kertas graf, kita nak lukis graf ni. Okey, so hai Imelda, dapat dengar suara saya? Halo, halo. Dapat dah? Okey, okey. Nombor 8, soalan nombor 8. Mana nombor 8? Ini kah? Mana? Oh, ni. Ini kah? Soalan inilah. Ada 6, 8, 7, 5, 4, 2 ni. Okey. So, tadi kamu tertinggal bahagian yang sepadan atas dan sepadan bawah, betul tak? Kamu tertinggal yang tu kan? Okey, so sekarang kamu tengok. Cuba kamu tengok yang cara cikgu, cuba kamu tengok apa yang cikgu buat sini. Okey, cikgu ulang sekali lagi Aaron, cikgu ulang sekali untuk Imelda. Okey, sekejap Okey, so now.
Let's say kita nak tahu sempadan dia dulu. Sempadan dia maksudnya kalau kamu tengok ini kelas kamu 7 hingga 9, ini 7 hingga 9, ini satu kelas. Lepas tu 10 hingga 12 kan? Cuba kamu tengok, apakah nombor di tengah? Apa nombor di tengah? 95. Setuju ke tidak, Imelda? Yes, okay. Kalau kamu setuju dengan yang tu kan, itu maksudnya kamu punya sempadan. Tetapi kan 9.5 boleh jadi sempadan atas, boleh jadi sempadan bawah. Bergantung kepada nombor yang kamu tengok sekarang. So sekarang, kalau di atas 9, 9.5 itu adalah sempadan atas. Kalau di belakang 10, ini adalah sempadan bawah. So artinya kat sini kan, kamu boleh nampak, sempadan atas, cuba tengok soalan dia. Sempadan atas adalah 95. Betul lah tu Okey, lepas tu tengok untuk yang 10 hingga 12 ni, ini menjadi sempadan bawah dah. Dapat nampak yang tu okey kami dah? Okey, next. Cuba tengok sini. Sini. Ini nombor dia 12.5. Betul, Imelda? Okey, tetapi kalau di atas 12 tu, itulah sempadan atas. Tapi kalau di bawah 13 tu adalah sempadan bawah. So, maksudnya, that's why lah kamu nampak 12.5 ini adalah sempadan atas, tapi dekat sini sempadan bawah. Okey lah. Okey, dan ini kamu kena fikir sendirilah, 7. Sebelum 7 tu 6.5. So itulah sempadan bawah dah. Okey tak? Aaron, adakah dia lebih jelas ke Aaron? Okey kah? Okey alright. Nice. Now, ada masa 10 minit cukup untuk masa kita buat graf ni, okey? Kalau kamu rasa tak dapat nak cari kertas graf, okey, kamu tengok cara cikgu lukis graf dulu. Lepas tu kamu try sendiri okey, Kelvin? If you have any problem, please ask Kelvin please ask Alright, so now apa kita nak buat adalah kita nak lukis graf histogram. Histogram dulu. Cikgu tak mau kacau yang poligon kerapan dulu. Cikgu nak masukkan histogram sejak untuk malam ini histogram only. Alright, I am going to use this particular table. Cikgu nak guna table ni, okey. Tapi kalau boleh, kalau kamu tak ada nilai lagi, kamu screenshot sekejap. Sebab cikgu akan keluar daripada screen ni and I'm going to use a graph paper. Cikgu nak guna satu graph paper. Yang ni kalau boleh kamu ambil masa untuk salin sekejap lah. Kalau rasa tak sempat screenshot lah. Kalau boleh salin dulu lah. Tapi taklah susah sangat kan. Salin sekejap yang ni. Lepas tu kita akan tengok. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Right. Kita nak gunakan kertas graph. Always remember, when you draw a graph paper, bila kamu lukis graph kan, tak kisahlah soalan minta kamu lukis graph histogram kah, graph poligon kerapan kah, graph ogive kah, okay? Mesti guna pensel. Tak boleh guna pen, tak boleh guna marker, tak boleh guna apa-apa yang lain selain daripada pensel. Mesti guna pensel lah. Okay, so over here, pensel apa yang kamu nak guna? Pensel jenis 2B. Mesti pensel jenis 2B ataupun lebih terang sikit. Tapi 2B yang terbaik lah. Okay, so now let us try out. Sekejap ada hang sikit cikgu ni. Okay. Hang cikgu punya ruler ni. My God. Okay. Ambil kertas graf kamu dan pastikan ini adalah, pastikan kamu lukis terus paksi Y kamu dan paksi X kamu. Okay, paksi Y. Lukiskan. Labelkan ini sebagai kekerapan. Okay. Lepas tu, cuba lukis yang paksi X kamu kat bawah ni. Okay. Sebenarnya kan label kamu tu kalau tak nak label pun okey juga sebenarnya. Dia tak ada masalah sangat sebenarnya. Dalam exam kamu, label tu tak penting. Tapi kalau kamu nak label, yang ni kamu kena label sebagai panjang. Panjang. Okay, kamu label sebagai panjang. Okay. Now, cikgu nak ajar kamu tengok skala. Okay, kita patah balik pada soalan tadi. Skala kamu. Cuba tengok skala dia. Dia bagi apa skala dia? Cuba tengok soalan ni. Dia kata, yang ini penting tolong highlight sikit. Skala 2 cm kepada 3 cm pada paksi mengufuk, 2 cm pada seutas ribbon pada paksi mencancang. Apa maksud mengufuk dan apa maksud mencancang? Mengufuk, buat sedikit catatan. Ini adalah paksi X. Ini paksi X. Kamu tahu di mana paksi X kah? Yang macam ni kan? Okay. Yang mencancang ni, ini adalah paksi Y. Okay. Yang menegak tu. Okay. Paksi Y yang menegak. Alright. And then, normally kan, kita tak perlu tengok yang paksi mengufuk tu. Paksi mengufuk tu tak payah tengok sangat. Kamu boleh buang ni. Yang depan-depan ni boleh buang ni. Tak payah tengok dia. Buang habis pun tak apa.
Yang penting belakang ni. Ini yang penting. Paksi mencancang saja yang penting. Yang mengufuk tu tak penting sangat. Okay? Kenapa? Cikgu akan beritahu kamu kemudian. Alright. Now, yang mencancang. 2 cm kepada seutas ribbon. Maksudnya, 2 cm. 1, 2, 3. Okay. Okey, so maksudnya kan, you punya nombor-nombor dia adalah 2 cm pada 1, lepas tu naik 2, lepas tu 3, 4, 5 dan so on, right? So dia kata untuk seutas ribbon kan. So dalam kes ni kan, kamu nampak ini adalah kekerapan kamu. 6 ribbon, 8 ribbon, 7 ribbon, 5 ribbon, 4 ribbon dan 2 ribbon. Okey, so itu adalah dia punya kekerapan. So sekarang, macam mana kita nak lukis graf ni? Okey, tengok Yang dekat kekerapan kamu, itu yang penting. So sekarang cikgu nak label ni. Ini label sebagai 1. Oh, sorry. Tak jadi dah. Sekejap. Dia hang pula. Tengok. Okey. 1. Lepas tu, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 yang paling tinggi. 8. Cukuplah. 8. Cukup. Okey. Lepas tu, yang bawah ini kan. Yang bawah ni kan. Inilah yang kamu kena hati-hati. Kat bawah tu hati-hati ya. Yang dekat bawah tu, kamu kena start dengan yang sempadan bawah untuk kelas yang pertama. Sempadan bawah untuk kelas yang pertama. Okey, apa sempadan bawah yang first? Bagi tahu cikgu. Apa sempadan yang first? Sempadan bawah yang first. 6.5, betul tak? 6.5, betul tak? Okey, kamu guna semua sempadan bawah. 6.5, lepas 6.5 apa jadi? 9.5 kan? Betul tak? 9.5, lepas tu 12.5, lepas tu 15.5, lepas tu 18.5, lepas tu 21.5, and hujung sekali adalah yang 24.5. Ini satu-satunya sepadan atas. Yang hujung tu. Boleh tak terima? Yang depan-depan tu semua sepadan bawah, hujung tu sekali adalah sepadan atas. Dapat? Dapat ikut? Okay, cara kamu nak buat macam ni. So, start dengan 6.5, sepadan bawah yang first, lepas tu 9.5, sepadan bawah, sepadan bawah, sepadan bawah, sepadan bawah, dan last sekali, sepadan atas tu. So, kamu akan hujungkan dia dengan sepadan atas. Now, apa cikgu nak buat adalah, cuba tengok balik pada cikgu punya soalan ni. Okay, tengok balik pada soalan dia. Tengok so maksudnya cikgu ambil ni. Seolah-olah macam cikgu cari yang ini. Kalau boleh, kamu cuba highlight jugalah. Cikgu ambil semua nombor ni. Ini, sekejap cikgu buat dia lebih terang sikit. Ini dan bawah. Like that. Cikgu ambil semua nombor tu. Alright? So, semua nombor tu, kamu akan labelkan dekat bawah dia. Alright? So, kamu ada 6.5, 9.5, 12.5, 15.5. Cikgu boleh tanya, adakah kamu tengah buat sekarang kan? Kamu tengah buat graf tu sekarang? Bagus. I like. Imelda, kamu tengah buat graf tu sekarang? Yes, okay, good. Cikgu cuba tengok. Yang nombor yang pertama untuk kekerapan. Nombor pertama adalah 6. Cikgu guna yang color line. Okay. Nombor pertama 6. Lepas 6, 8, 7 kan? Okay. So sekarang, itulah palang kamu. Okay, so sekarang tengok graf kamu. Right, graf kamu. Palang yang pertama. Palang yang pertama adalah nombor 6. So sekarang apa yang kita nak buat adalah, cikgu lukis macam ni. Ini adalah palang yang first. Tapi kan, jangan guna freehand tau. Guna pembaris. Okey, cikgu guna pembaris lah. Sebab, malas cikgu guna pembaris ni. Kadang-kadang dia pandai hang. Sekejap sampai 6. Lukis sampai 6. Tengok dia hang sudah. Lukis sampai 6. Buat ni. Itu palang yang first. Okey, 6. Lepas 6 apa dia? 8 kan? 8. So, maksudnya ini cikgu tambahlah garisan dia. 8. 8. Okey. Lepas 8, 7. Saya rasa senang lah benda ni. Senang ke susah? Lepas tu 5, 4, 2. 5. Sorry. 5, 4, 2. Okey.
So, selesai. Inilah histogram cikgu. Tapi kan jangan guna freehand, okey? Jangan guna freehand. Tengok, hang sudah. Hang sudah ni. Jangan guna freehand. Cikgu guna freehand sebab cikgu tak mau dia hang selalu ni. Cikgu guna freehand. Okey. So, selesai. Itulah histogram cikgu. Adakah you rasa okey? Susah kah? Kah senang? Very confusing. Okay. Untuk yang polygon kerapan, kita masuk minggu depan. Okay. So, untuk yang ini, kita belajar untuk histogram. Bagi tahu cikgu, last kali ya, mind twisting. Okay. Kamu nampak tak ini? Bagi tahu cikgu, apa ni? Pencong ke mana? Pencong pergi mana? Oh, very good. Bagus, bagus. So, pencong ke kanan. Aaron, okay, ingat dah pencong-pencong tu. Mesti hafal. Mungkin dia akan tanya kamu apa bentuk graf. Mungkin dia tanya kamu, jap, ada satu bahagian ni. Let me see ya. Apa bentuk taburan? Apa bentuk taburan dia? Dia akan tanya kamu, apa bentuk taburan? Taburan data. So, bentuk taburan data, kamu kena tulis, ini bentuk pencong ke kanan. Mesti ingat nama dia. Okay, pencong kanan. Bagi ya, kamu belajar tadi, bentuk loceng, okay, bentuk loceng. Lepas tu pencong ke kiri. Dan juga satu lagi adalah yang seragam gigi kamu, okay, seragam. So, itu yang kamu belajar tadi ya. So, maksudnya tolong hafal nama tu malam ini. Kalau boleh, minggu depan, cikgu tanya, kamu ingat balik lah. Okay, so minggu depan kita akan masuk ke graf yang lain. Okay, tapi untuk malam ini, harap-harap sampai sini semua okay lah. Right? So, I think that's all. Ada soalan lain mau tanya, Aaron, Kelvy, and also Imelda, ada soalan mau tanya? Mayo, Aaron? Oh, ada yang histogram kah masuk kamu? Yang pencong-pencong tadi kah? Okey, jap cikgu kira. Pencong ke kanan, pencong ke kiri, bentuk loceng, lepas tu satu lagi bentuk seragam. Ada 4 lah. Technically ada 4 lah, tapi dalam sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Ada 8 kot. Tapi normally ditanya 4 lah. 4 tu lah. Okey. Mungkin minggu depan kita akan tengok buku teks kamu. Cikgu akan tunjukkan kamu buku teks kamu. Ada beberapa bentuk, tapi dia adalah information yang tambahan lah. Maksudnya dia adalah additional info. Artinya dia bukan yang kamu wajib tahu. Okay? Kamu tahu, baguslah. Dia ada bentuk J lah, bentuk J terbalik lah. Banyaklah. So that one we will go into it in detail next week. Tapi yang kamu kena ingat, yang penting tu 4 tu. Okay? Ada 4 tadi. Okay? Yang kamu punya pencong ke kanan, pencong ke kiri, seragam dan juga bentuk loceng. Okay, so those are the things that is more important lah. So 4 tu wajib kamu kena tahu, right? So I think that's all for tonight. Kelvy, are you okay, Kelvy? You have anything to ask? Okay, so kalau tak ada soalan, I think we will end the session here lah. Okay, nanti cikgu upload ke YouTube. I will send the link to you. Right? Kalau nak tengok balik lah. So I think that's all from me tonight. Thank you. Bye-bye.